Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu lagi. Topik yang saya nak ceritakan pada sesi kali ini ialah mengenai private placement, ya. Apakah dia itu private placement? Okey, maksud private placement itu. Okay, jika kita seseorang yang mengkaji satu kaunter saham secara mendalam, jadi kita akan dapati terdapat pengumuman berkenaan dengan new issue of securities. Okay, ini di bawah chapter 6 of listing requirement and Capital Market Services Act lah, Suruhanjaya Sekuritas itu fundraising. Okay, perkara ini berkait rapat dengan penambahan modal syarikat. Kebiasaannya apabila ia berkait dengan penambahan modal, perkataan private placement sering muncul. Namun, apakah sebenarnya private placement dan kenapa ia menjadi pilihan serta alternatif kepada setengah syarikat untuk meningkatkan modal dan bukan melalui pinjaman bank? Okey. Jadi, private placement adalah suatu bentuk tawaran dan terbitan saham dari syarikat kepada pelabur bagi meningkatkan modal syarikat dan ia menjadi sebahagian dari syarikat tersebut, ya. Dan penjualan saham syarikat kepada pelabur runcit dan institusi terpilih merangkumi pelabur individu ataupun syarikat insurans, mutual fund dan peserta-peserta yang berkelayakan. Jadi syaratnya bagi individu, mereka mestilah mempunyai aset bersih peribadi, melebihi 3 juta ataupun kalau combine dengan partner 4 juta, dan manakala bagi syarikat atau institusi pula 10 juta, maknanya aset bersih mereka mestilah 10 juta. Ini maknanya ini masuk bawah kategori high net worth individu ataupun high net worth institution tentu. Jadi ianya boleh ditawarkan kepada high net worth individu atau institution sahaja. Selain itu, ia akan diisukan ataupun ditawar atau diterbitkan kepada pihak selain dari pengarah, pemegang saham utama, ketua eksekutif atau mereka yang berkait rapat dengan pihak-pihak terbabit. Ya. Bagi pemegang akaun nomini, mereka juga tidak dibenarkan melainkan nama pihak tersebut dinyatakan. Ya. Jadi ini yang merupakan pihak-pihak yang tak boleh, ya, iaitu pemegang saham syarikat, pemegang saham utama syarikat, ketua eksekutif, mereka menjabat jawatan tertinggi, ya, pengarah, dan mereka yang berkait dengan ni, maknanya related party dari itu, ya. Dan apa dia tujuan private placement tadi ni? Okay, secara am kita tahu bahawa ia dikeluarkan bagi tujuan untuk menambahkan modal. Mana tak perlu pergi bank, tapi dengan mengeluarkan saham yang ditawarkan kepada high net worth itu. Jadi sebarang perkara mesti ada tujuan lah, ya. Tujuan bagi private placement ini bergantung kepada syarikat itu sendiri. Terdapat syarikat yang corporate exercise ini disebabkan ingin, ini ya, tadi kita panggil sebagai corporate exercise itu, ialah untuk mengembangkan perniagaan mereka. Jadi mereka perlukan modal untuk kembangkan perniagaan. Ataupun mereka ada satu projek baru di mana mereka nak beli aset baru, ya. Ataupun yang seterusnya juga terdapat yang membuat private placement atau mendapatkan suntikan dana daripada pihak tertentu tadi itu bagi tujuan untuk debt restructuring ataupun mungkin nak bayar hutang tadi itu. Dan kebiasaannya pelabur jarang sekali ingin melanggar private placement yang bertujuan dengan pembayaran hutang. Ya, kerana logiknya mereka ni beranggapan pengusaha syarikat tidak cekap dalam mengawal perbelanjaan dan hutang tadi itu. Jadi mereka tak nak bagi duit sebab apa? Syarikatnya dah berhutang banyak. Jadi semestinya pengurusan tidak cekap. Jadi kalau tujuan private placement itu dinyatakan untuk pembayaran hutang dan sebagainya, mungkin ia mengurangkan minat mereka yang nak membeli saham dari itu, ya, menerima private placement, tawaran private placement. Okey, namun kesan kepada semua faktor adalah positif, ya. Cuma dari sudut pandang pelabur adalah berbeza lah. Ada juga yang ambil private placement tadi ni walaupun dinyatakan untuk debt restructuring tadi itu, ya, bergantung lah. Okey, kelebihan private placement. Satu, ia meningkatkan modal syarikat. Okey, syarikat mempunyai sumber keuangan untuk meningkatkan aset seperti beli aset baru yang lebih cekap. Ini dari segi teknologi lah yang lebih efisien. Membina kilang yang lebih luas, ya. Mungkin operasi bertambah besar, kilang perlu lebih luas. Mengembangkan perniagaan di tempat lain atau membuka branch cawangan baru, ya, sebagainya, serta dapat menyelesaikan hutang mereka lah, ya.
Dan yang kedua, tidak mempunyai liability. Apabila ia membabitkan isu saham baru, maka ia melibatkan equity berbanding dengan pinjaman bank. Sebab kalau kita pergi pada bank, tentu kita berhutang, ada liability baru. Tapi kalau kita isu saham baru, ia hanya melibatkan equity, mana kita dapat pemegang saham. Kita menambah pemegang saham dan juga kita dari segi saham tadi tu bertambah. Ya, sebab kita isu saham baru tadi tu. Okey, dan berbalik pada hutang tadi tu, hutang tu perlu dibayar hutang dan juga faedah, kadar faedah. Dan jika faedah dikenakan tinggi, ia membuat syarikat terpaksa mengeluarkan duit yang lebih banyak lah, ya. Okey, dan seterusnya, kelebihan private placement ni ianya cepat dan mudah. Jika sebuah syarikat itu mempunyai struktur perniagaan yang kukuh dan mempunyai tujuan yang sangat bagus untuk membuat private placement, ya, maknanya kita tengok documentation, dia kata nak beli teknologi baru, ya, kebanggaan perniagaan. Okey, maka private placement itu adalah mudah untuk pemprosesan dokumentasi, ya, bagi private placement tadi itu, serta senang mendapat pelabur dan seterusnya, cepat meraih modal baru, ya. Okey, dan tadi kita tengok kelebihan. Okay, tetapi the other side of the coin tadi tu pula kita tengok, ya, kekurangan private placement. Mesti ada lah dia punya disadvantage dia. Yang pertama, pemilikan dalam syarikat akan mengecil lah. Kalau dulu kita ada contohnya 2 juta saham, sekarang kalau kita isu yang baru 50 ribu katakan, jadi kita akan bertambah dengan 2 juta campur 50 ribu saham baru. Jadi ini dipanggil dilution, ia menguncup atau mengecil, pemilikan tadi tu. Okay, kalau sini kalau kita tengok deskripsi saya tulis kat sini ni, jika sebuah syarikat mempunyai 76 juta unit saham dan anda mempunyai pegangan sebanyak 28 juta unit saham, iaitu lebih kurang 38%. Jadi jika sekiranya, maknanya ini berlaku sebelum private placement dibuat, sebanyak 10% dari share issued. Jadi setelah private placement berlaku, pegangan anda akan mengucuk atau mengecil. Okey, secara numericalnya ia akan menjadi lebih kurang kepada 34%, ya, pada unit saham pegangan anda dalam syarikat itu. Ia mengecil lah. Itulah dia punya kekurangan itu lah, ya, disadvantage itu. Dan seterusnya, ia juga sukar untuk mencari pelabur lah, sebab sekarang ni kita bercakap tentang high net worth. High net worth, dan sekurang-kurangnya kalau high net worth itu tawaran tu yang boleh diterima ialah 250 ribu, ya. Jadi syarat pelabur yang berkelayakan sedikit tinggi, jadi hanya golongan tertentu sahaja yang berkelayakan untuk memohon. Ini tak boleh tawar macam tu je kepada pelabur runcit, sebab ia hanya boleh tawar kepada high net worth tadi tu, ya. Okey, dan seterusnya kita tengok apakah langkah-langkah dalam penyelesaian private placement. Okey, yang pertama kita tengok, jika sekiranya berlaku sebarang pindaan, maka syarikat boleh menghantar kepada Bursa Malaysia sebelum Bursa Malaysia memberi persetujuan untuk mengisu private placement tersebut. Okey, itu yang pertama. Dan bagi penyelesaian private placement, ia boleh dibuat dalam beberapa fasa atau beberapa bahagian, ataupun kita panggil tranches, bergantung kepada kecepatan mereka mempunyai pelabur yang ingin melanggan private placement tersebut. Harga pula diberi, dia akan diberikan diskaun tidak lebih dari 10% dari pengiraan dari itu. Harga dari itu dia akan guna formula 5 days weighted average market price, maknanya dia akan ambil 5 hari harga urus niaga dan akan ambil puratanya untuk 5 hari urus niaga tu. Itu harga ditawarkan tadi tu. Dan pembayaran mestilah dibuat dalam tempoh 5 hari dari tempoh penetapan harga. Sebab apa? Kalau dia tunggu dia lebih dari 5 hari, mungkin dia akan lari lagi jauh lah, ya. Dan akan ada isu mungkin tidak puas hati dari segi penerima private placement tersebut. Syarikat boleh memohon untuk meminta memanjangkan tempoh dari Bursa Malaysia jika tidak mempunyai pelabur yang bersesuaian. Jika sekiranya mereka tidak dapat berjumpa ataupun tidak dapat pelabur yang bersesuaian, yang mungkin nak ambil berapa yang ditawarkan private placement, berapa ditawarkan tadi tu, mereka boleh memohon extension ataupun penangguhan dengan Bursa Malaysia lah. Dan kebiasaannya, jika suatu syarikat tersebut baru sahaja selesai private placement,
harga saham secara amnya, harga saham syarikat tersebut akan meningkat naik dengan drastik. Okey, jadi anda kena faham naik kerana private placement. Ya, jadi itu kita kena sedia maklum lah ya, sebab apa harga tadi tu naik dan mungkin dia akan turun balik bergantung pada keadaan urus niaga syarikat tersebut lah. Jadi seterusnya pilihan di tangan anda. Okey, anda nak terima tidak private placement ni. Okey, kerana apa yang ditawarkan ni ialah kepada high net worth, orang yang kita kata mempunyai knowledge, pengetahuan untuk membuat keputusan pelaburan yang bijak. Ya, pilihan saya kata tadi, pilihan di tangan anda. Anda buat kajian dan anda kena faham risiko tadi tu, kerana ianya berada di tangan anda sendiri. Selamat melabur. Assalamualaikum dan terima kasih.